Pertanian bukan sahaja khusus kepada aktiviti bercucuk tanam, malah ia meliputi pelbagai aktiviti termasuklah perikanan, perhutanan dan juga peternakan. Dengan adanya sektor pertanian dapat membuka banyak peluang pekerjaan kepada anak remaja terutamanya, selain dapat menarik minat anak-anak remaja pada masa kini untuk menceburi bidang pertanian. Untuk bagi menjalankan kajian ini, kami memilih tanaman buah kelapa sebagai bahan kajian. Hal ini kerana kami melihat buah kelapa sangat berpotensi dalam pasaran selain akan mendatangkan pelbagai manfaat kepada masyarakat. Selain itu, tanaman buah kelapa merupakan salah satu produk pertanian yang mempunyai nilai yang tinggi yang mana dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Berdasarkan kajian, Malaysia sangat kaya dengan penanaman buah kelapa dan juga sawit. Pada abad ke-19, kelapa merupakan bahan mentah dalam menghasilkan minyak dan lemak kepada dunia kerana kelapa merupakan satu-satunya bahan asas pada ketika itu. Nama saya Hang Zimin, nombor matriks A18A0057. Saya akan membincangkan tentang isu dan masalah berkaitan dengan kajian kumpulan kami. Sebelum tu, saya nak cerita sikit tentang cara kami mengenal pasti isu. Kami melihat rantaian bekalan produk kelapa secara keseluruhan dan kami cuba untuk mencari masalah yang ada pada setiap jabatan seperti sumber tenaga buruh, logistik, operasi pembuatan dan sebagainya. Kami kaitkan peranan pengurus dengan basic perniagaan seperti 4P, iaitu Product, Price, Place dan Promotion. Masalah yang pertama ialah pemilihan jenis dan bakal pokok kelapa yang sesuai untuk objektif organisasi. Secara umum, ada dua jenis pokok kelapa, iaitu tinggi dengan rendah atau dipanggil dwarf dalam bahasa Inggeris. Dalam dua jenis umum ni, terbagi pula kepada banyak jenis sub-jenis. Ada yang berbuah kuning, ada yang tahan kepada penyakit little yellowing dan sebagainya. Jenis yang berbeza boleh dihasilkan ke dalam produk siap yang berbeza. Sebab tu pengurus perlu memastikan jenis yang ditanam sesuai dengan pasaran yang disasar. Isu yang kedua berkaitan dengan tenaga buruh. Zaman moden ni, pertanian dianggap satu bidang yang susah dan tidak lumayan. Perspektif negatif ni akan menyebabkan pengurus susah untuk mendapat pekerja mahir tempatan. Pengurus boleh mengupah buruh asing, tetapi kebergantungan yang terlampau terhadap tenaga buruh asing, kami rasa bukanlah satu jalan penyelesaian yang efektif untuk jangka masa panjang dalam menarik minat orang tempatan bekerja dalam bidang ini. Persoalannya, bolehkah pengurus membuat transformasi yang drastik dalam kaedah dan cara kerja organisasi untuk menarik minat pekerja muda dalam bidang ini? Isu yang seterusnya, proses pemprosesan yang efektif dan efisien. Menurut data daripada MARDI, hampir 30% padi bernilai RM900 juta dibazir sebelum ia sampai ke tangan pengguna. Daripada keadaan ini, kita boleh bayangkan kenapa pembaziran makanan global sangat tinggi. Kalau pengurus boleh menggunakan teknologi yang ada dalam bidang agroperniagaan, mungkin masalah ini boleh dikurangkan dan keuntungan organisasi juga akan meningkat. Akhir sekali, masalah harga dan permintaan pasaran terhadap produk kelapa. Kita tahu bahawa negara Malaysia dan Indonesia merupakan pengeluar minyak kelapa sawit yang terbesar di dunia. Harga minyak kelapa sawit dengan minyak kelapa berbeza, lebih kurang 100 hingga 200 US dollar per metric ton. Apakah strategi yang boleh digunakan untuk mempengaruhi pengguna untuk membeli produk kami berbanding produk alternatif yang lain, terutamanya dari aspek nilai produk dan juga kepuasan yang mereka dapati daripada produk kami? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Musyinyati binti Mustafa, nombor kad matrik A18A0400. Saya akan membincangkan berkaitan dengan teori dan praktis sekaligus dengan peranan dan kemahiran seorang pengurus firma pertanian yang berjaya.
Menurut Burto Sunarto 2002, berdasarkan tinjauan yang dilakukan, tanaman kelapa berkembang di tanah air walaupun setiap keluarga petani hanya memiliki hektar tanah 1,1 hektar. Oleh itu, buah kelapa sangat mudah didapati di kawasan perkampungan berbanding dengan kawasan luar bandar. Manakala masyarakat bandar juga sukar mendapat buah yang segar. Seterusnya, buah kelapa muda yang mempunyai nilai yang tinggi dalam ekonomi. Hal ini kerana buah kelapa mempunyai banyak khasiat untuk tubuh badan kita. Antara kebaikan air kelapa dapat membantu penghadaman, menurunkan tekanan darah dan banyak lagi. Tambahan lagi, hampir kesemua bahagian pokok kelapa sangat berguna kecuali bahagian akar. Batang kelapa boleh dibuat titi, daun kelapa serta tempurung kelapa boleh dijadikan sebagai barangan kraftangan dan minyak kelapa boleh dijadikan sebagai minyak masak dan sabun. Hal ini dapat dilihat bahawa penanaman kelapa dapat membantu dan meningkatkan sumber ekonomi negara sekaligus dengan menyumbang kepada pendapatan masyarakat. Masuk kepada peranan dan kemahiran seorang pengurus firma pertanian yang berjaya. Yang pertama adalah sebagai pembuat keputusannya, ini melingkupi kepada sebagai usahawan. Pengurus memainkan peranan yang penting untuk membuat keputusan di unitnya tersendiri. Dengan autoriti yang ada, pengurus dapat bertanggungjawab dan melibatkan diri dalam suatu tindakan yang sebagai nadi kepada sebuah organisasi. Oleh hal yang demikian, sebagai usahawan buah kelapa, pengurus produk pertanian, pokok kelapa perlu memperbaiki unitnya dan menyesuaikan keadaan persekitaran yang berubah-ubah dari masa ke semasa. Yang kedua, sebagai penyebar atau penyampai maklumat. Oleh kerana pengurus adalah penghubung individu, maka ia dianggap sebagai nadi yang sangat penting dalam unitnya. Peranan ini merujuk kepada pengurus bertindak untuk menyampaikan maklumat. Semua maklumat dan maklumat yang diperoleh itu perlulah disampaikan kepada anak-anak buah, iaitu pekerja bawahan dia. Dalam masa yang sama, maklumat yang diperoleh itu perlulah ditapis terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada semua anak-anak bawahan pekerjaan dia. Oleh kerana itu, maklumat ini juga perlu disampaikan kepada golongan pekerja. Dalam kajian ini, seperti pokok kelapa atau coconut dalam bahasa Inggeris adalah tumbuhan saka yang mempunyai tempoh ekonomi yang melebihi 25 tahun, iaitu merangkumi jangka masa yang panjang. Jadi, pengurus perlu mengambil inisiatif yang mantap sekaligus dalam pemasaran pokok kelapa dan penghasilan buah kelapa. Nama saya Adik Hidayah binti Adik Pangeran, nombor matrik E18A0054. Saya akan meneruskan pembentangan bagi peranan dan kemahiran seorang pengurus firma pertanian yang berjaya. Peranan yang seterusnya ialah sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, pengurus bertanggungjawab untuk menjadi ketua dalam sesuatu organisasi. Sebagai contoh, sebagai seorang pemimpin bagi penanaman kelapa, pengurus perlu mempunyai pengaruh yang besar ke atas pekerja bagi memastikan matlamat organisasi dapat dicapai. Yang seterusnya ialah kemahiran yang perlu ada pada seseorang pengurus yang berjaya, ialah mempunyai kemahiran dalam pengurusan masa. Kemahiran pengurusan masa bermaksud kebolehan pengurus untuk menyempurnakan sesuatu kerja yang diberikan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Pengurus yang mempunyai pengurusan masa yang baik akan menjadi lebih produktif dan lebih cekap dalam menjalankan sesuatu kerja. Contohnya, pengurus pertanian kelapa mempunyai kemahiran pengurusan masa yang cekap dalam mengurus jual beli dengan pelanggan. Hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada pihak pembeli untuk terus mendapatkan bekalan kelapa dari pengurus pertanian kelapa. Dan yang terakhir ialah
Mempunyai kepakaran dalam bidang teknikal juga merupakan kemahiran yang perlu ada pada seseorang pengurus yang berjaya. Kemahiran teknikal merujuk kepada kecekapan dan kebolehan khusus yang dimiliki oleh seorang pengurus dalam bidang pengetahuan dan aktiviti yang melibatkan penggunaan kaedah, proses dan tata cara tertentu. Sebagai contoh, seorang pengurus petani kelapa memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dengan menggunakan teknologi baru dalam pemprosesan penanaman dan penghasilan produk baru berdasarkan buah kelapa. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Syamiza binti Ali Kabar. Nombor matrik A18A0905. Saya ingin membentangkan berkaitan dengan perbincangan dan cadangan. Tree of Life adalah istilah bagi pokok kelapa kerana ia mempunyai banyak kegunaan. Oleh itu terdapat beberapa cadangan untuk mengatasi masalah dan isu-isu berkaitan dengan pertanian pokok kelapa. Pertama sekali adalah penggunaan teknologi yang tinggi dalam sektor ini. Penggunaan teknologi yang tinggi dalam bidang ini dapat mengurangkan penggunaan tenaga buruh yang ramai. Sektor agroperniagaan tidak perlu mengupah ramai tenaga tempatan ataupun buruh-buruh dari luar negara untuk dalam proses pengeluaran produk pokok kelapa, buah kelapa. Oleh itu, pendekatan ini dapat mengurangkan kos dan perbelanjaan bagi sektor pertanian pokok kelapa. Seterusnya adalah rantaian pemprosesan produk kelapa yang lebih efisien. Sebagai contoh, permintaan terhadap produk kelapa perlu dianalisis dan dikaji untuk mengelakkan pengeluaran produk secara berlebihan dan tidak selaras dengan permintaan pasaran. Hal ini bagi mengelakkan pembaziran sumber buah kelapa. Selain itu, pengurus perlu menggunakan strategi pemasaran yang strategik, iaitu dengan membuat promosi bagi melariskan produk kelapa tersebut. Masyarakat kini terkenal dengan media sosial. Peluang ini perlu direbut untuk memasuki pasaran yang lebih luas. Pasaran produk kelapa ini berpotensi untuk maju kerana buah kelapa mempunyai banyak khasiat. Oleh itu, agroperniagaan buah kelapa ini sangat berpotensi untuk dimajukan di dalam negara maupun luar negara. Sekian, terima kasih.